Selamat petang dan salam sejahtera kepada Madam Khairunisa, rakan sekelas saya dan juga rakan seperjuangan saya dalam melaksanakan tugasan ini. Saya Natalie anak Elvis dan juga rakan-rakan saya yang lain yaitu Esni Ivy, Agatha, Priscilla dan juga Desi akan membentangkan setiap bab yang telah dibahagikan kepada mereka. Saya akan membentang 3 perkara. Yang pertama yaitu pengenalan, definisi agama dan juga peranan agama. Pengenalan. Malaysia mempunyai banyak penduduk yang berbilang agama dan juga budaya. Kepelbagaian agama dan juga kebudayaan di Malaysia telah mempengaruhi dan mencorakkan pembangunan politik, ekonomi dan sosial di negara. Kepelbagaian agama dan budaya yang berkembang menjadi tarikan mata dunia terhadap keunikan yang ada di negara kita. Keagamaan dan kebudayaan merupakan perkara yang paling berkait rapat dan menjadi elemen terpenting di sebuah negara. Hubungan ini mempengaruhi cara hidup asas yang kita jalani. Pertembungan agama dan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Hubungan antara budaya dan agama terungkap dalam motivasi dan manifestasi ekspresi budaya. Ekspresi dan motivasi keagamaan dapat mendorong ekspresi budaya dan budaya menjadi alat untuk manusia menyatakan tujuan dan juga makna yang diberikan oleh agama kepada mereka. Kebebasan agama dapat memperlihatkan kepercayaan, pengajaran dan amalan yang ada di dalam diri sesebuah masyarakat. Budaya memainkan peranan yang besar dan berharga dalam manifestasi ini. Namun juga budaya sangat penting bagi kepercayaan dalam mempertingkatkan pemahaman dan juga pengalaman orang yang menghadapi manifestasi budaya. Definisi agama. Agama didefinisikan sebagai sekumpulan kepercayaan yang memberi peluang kepada umat manusia untuk mencuba dan memberikan penjelasan mengenai sistem budaya, pandangan dunia yang teratur dan menghubungkan manusia dengan susunan kewujudan. Agama dikenali oleh 2 ciri utama, dengan yang pertama terutamanya adalah keperluan untuk mempercayai apa yang difahami dan tetapi tidak nyata. Agama berupaya mempengaruhi cara hidup dan hubungan orang yang beriman kepada masyarakat. Sebilangan agama diketahui akan menghukumkan hukuman yang berat berdasarkan proses kehakiman yang telah diumumkan dalam didikan agama. Dengan asas-asas ini, pemimpin agama akan menyatakan ideologi umum bahawa agama digunakan untuk meningkatkan apa yang betul dalam budaya dan menjadikan agama sebagai aspek masyarakat yang boleh diterima. Kebanyakan agama berdasarkan penulisan lama yang memerlukan banyak andaian, terjemahan dan tafsiran. Tafsiran dan terjemahan ini tidak selalu konsisten atau pasti menjadikan agama berpecah belah kerana ianya dapat menimbulkan permusuhan antara masyarakat. Kehidupan sosial yang berbeza tidak dapat diterima oleh
satu sama lain sekiranya pentafsiran tentang agama yang berbeza. Banyak agama mempunyai narasi simbol sejarah suci yang bertujuan untuk menjelaskan makna kehidupan dan asal-usul kehidupan. Daripada kepercayaan agama, mereka dapat mempelajari tentang ciptaan alam, sifat manusia dan memperoleh moral, etika, undang-undang, atau gaya hidup yang disukai oleh orang ramai. Peranan agama. Agama memainkan peranan penting dalam sebuah identiti budaya. Setiap agama mempunyai perayaan, tradisi, mitologi yang menjadi sebahagian daripada warisan nyata dan tidak ketara. Oleh itu, agama memberi banyak sumbangan dalam melindungi warisan ini dan menambah kepelbagaian di negara ini. Agama bertindak sebagai agen sosialis dan memainkan peranan penting dalam menjalini hubungan kita dengan ilahi. Agama berperanan menjadi kod etika dan aturan moral yang dinamik sebagai pedoman bagi penganut dalam kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa pegangan agama dan pedoman yang menjadi acuan dalam kehidupan. Agama mampu menjadikan panduan dalam kehidupan manusia dalam mewujudkan kemajuan dan keharmonian dalam sebuah masyarakat. Setiap agama mempromosikan falsafahnya dan intinya yang menjadi kebajikan dan kesejahteraan umat. Sekian daripada saya akan membagikan kepada rakan saya yang seterusnya untuk membentangkan bahagian mereka. Sekian, terima kasih. Hai semua, nama saya Isni Ivy Ana Naftali. Saya akan membentangkan bahagian saya, yaitu agama-agama yang terdapat di Malaysia. Umum mengetahui bahwa negara Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang berbilang kaum dan agama. Oleh hal yang demikian, kewujudan agama telah menyempurnakan manusia dari segi sosial diri serta sikap tolong-menolong antara satu sama lain dengan masyarakat yang berlainan agama. Antara agama-agama yang terdapat di Malaysia adalah agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, serta agama-agama yang lain. Pertama sekali, agama Islam merupakan agama utama negara dan diiktirafkan sebagai agama resmi negara Malaysia. Agama Islam merupakan agama yang dianuti oleh sebanyak 60% penduduk di Malaysia. Seseorang yang beragama Islam bererti berserah diri akan mengikuti perintah Allah serta mencontohi Nabi Muhammad. Antara ciri-ciri agama Islam adalah umat Islam diberikan kebebasan untuk mencari kekayaan tetapi dengan cara mulia dan bersih. Oleh itu, umat Islam telah mewajibkan zakat kepada golongan yang berada serta menggalakkan umatnya menderma dan berkorban untuk kebajikan orang lain sebagai salah satu cara untuk pembersihan hati serta mekanisme pemberantasan kemiskinan. Seterusnya, agama Buddha merupakan agama yang kedua terbesar di Malaysia. Majoriti penganut agama Buddha di Malaysia terdiri daripada etnik Cina yang berpegang kepada mazhab Buddha Mahayana. Agama ini telah diasaskan oleh Siddhartha Gautama yang selalu memikirkan punca penderitaan dan kemelaratan. Antara ajaran moral Buddha yang terpenting adalah menghormati kehidupan sama ada manusia, tumbuhan, serta hewan. Maka, penganut Buddha dilarang untuk membunuh atau menyembelih hewan kerana hewan tersebut telah dianggap sebagai saudara mereka. Pendek kata, ketenangan rohani dan kasih sayang terhadap semua yang bernyawa itu merupakan ajaran agama Buddha. Selain itu,
Agama Hindu merupakan agama yang tertua di negara. Walaupun begitu, agama Hindu ini tidak dapat mengenal pasti siapakah pengasas-pengasas atau di manakah wujudnya agama tersebut. Perkataan Hindu ini berasal daripada perkataan Sindhu, yaitu nama tempat tamadun kaum India bermula. Penduduknya digelar sebagai Sindhu dan akhirnya gelaran tersebut berubah menjadi Hindu. Agama ini merupakan agama yang berevolusi daripada ajaran Veda yang muncul sebelum penaklukan bangsa Arya ke atas India. Sejarah agama Hindu ini meliputi pelbagai kandungan kepercayaan yang membawanya turun hingga pada penyembahan batu dan pokok-pokok dan membawanya naik kepada perkara-perkara falsafah yang abstrak dan halus. Yang terakhir sekali, tambahan pula, agama Kristian asalnya merupakan mazhab daripada kepercayaan Yahudi yang menerima Yesus Kristus daripada Nazaret sebagai Masiah ataupun Kristus. Agama Kristen ini terbahagi kepada beberapa cabang yaitu Roman Katolik, Anglican, Seventh-day Adventist, dan Methodist. Kebanyakan penduduk yang beragama Kristen ini didapati di bahagian Malaysia Timur. Oleh itu, negeri Sabah dan Sarawak akan menerima cuti umum apabila tibanya hari Good Friday ataupun dikenali sebagai Jumaat Agung. Secara ringkasnya, Hari Jumaat Agung merupakan hari memperingati kematian Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota untuk menebuskan dosa manusia. Maka itu, penganut Kristen percaya bahawa selepas berakhirnya kehidupan Yesus di dunia, maka akan wujudnya Tuhan kekal di dunia dalam bentuk Roh Suci ataupun Roh Kudus yang terdiri daripada 3 makhluk yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang seterusnya saya akan membentangkan tentang kedudukan agama dan toleransi di dalam perlembagaan Malaysia. Pada realitinya memang tidak dapat dinafikan bahawa agama Islam merupakan agama rasmi negara. Perkara ini diperuntukkan di dalam Perkara 3 Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan iaitu Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Malah, amalan toleransi dalam keagamaan yang diamalkan di Malaysia adalah merujuk kepada Perkara 11 Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan yang menggariskan bahawa tiap-tiap orang berhak menganti agamanya. Tambahan pula, Islam telah dipilih dan diiktirafkan sebagai agama rasmi kerana telah bertapak dan dianuti lebih daripada 500 tahun dan banyak mempengaruhi cara hidup dan pemikiran orang Melayu sehingga hari ini berbanding dengan agama-agama yang lain. Hal ini kerana agama Islam telah diterima sebagai agama utama penduduk Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga zaman penjajahan British. Oleh hal yang demikian, Islam telah berkembang pesat sehingga menjadi agama yang dianuti oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu. Natijahnya, budaya toleransi yang ditanam di dalam percampuran serta pergaulan bersama akan menjana hubungan baik antara kaum yang terdapat di Malaysia. Malah, ianya bukan sekadar membentuk persahabatan, tetapi ini juga akan menggalakkan hubungan persaudaraan antara semua agama dan etnik. Maka setiap penduduk di Malaysia haruslah saling bertoleransi antara satu sama lain tanpa menimbulkan isu-isu yang boleh merenggangkan hubungan antara setiap agama dan kaum. Seperti yang kita sedia maklum, pengekalan dan pembinaan rumah-rumah ibadat adalah merupakan salah satu bukti bahawa hubungan antara masyarakat majmuk di Malaysia tetap terpelihara. Oleh itu, keadaan ini haruslah dihargai, dipelihara dan dipertahankan lagi bagi memastikan kelangsungan budaya toleransi dapat dihayati oleh generasi yang akan datang. Sekian
Sekian saja daripada saya akan memasingkan kepada kawan saya yang seterusnya. Salam sejahtera kepada semua rakan seperjuangan saya, terutamanya kepada pensyarah kita, Madam Kairunisa binti Syahdan. Saya Priscilla Bulan Anji ingin membentangkan di bagian yang seterusnya, yaitu mengenai yang pertama, faktor penyebab konflik dalam keagamaan. Yang kedua, langkah-langkah untuk menanganinya, serta yang ketiga, saya membentangkan konsep kebudayaan. Baiklah, pertama sekali, saya ingin menyatakan bagaimana penyebab konflik dalam keagamaan ini boleh tercetus. Seperti yang kita tahu, negara kita Malaysia mempunyai pelbagai budaya, bangsa maupun agama yang menjadikan negara kita Malaysia pada awalnya hidup aman dan harmoni. Namun demikian, kadangkala negara kita juga akan berdepan dengan isu yang sensitif yang boleh menggugatkan ketenteraman serta keharmonian negara. Walaupun seringkali diingatkan untuk mengamalkan nilai kasih sayang serta menjagakan pendamaian antara satu sama lain, namun konflik ini tetap juga berlaku. Hal ini kerana masih terdapat sesetengah manusia yang berkepala batu serta sukar untuk difahami. Dengan sikap sedemikian, maka tercetuslah beberapa faktor penyebab konflik dalam keagamaan. Faktor pertama adalah berkenaan dengan isu kebebasan beragama. Ramai masyarakat yang kita tahu bahawa dah bebas untuk memeluk apa-apa saja agama tanpa memikirkan kesannya di kemudian hari. Bukan itu saja, ada juga sesetengah manusia yang sesuka hati menukarkan agama asalnya kepada agama lain dan menyebabkan isu agama ini seolah-olah dipermainkan. Hal ini akan menimbulkan konflik antara agama dan yang penyebabnya adalah dari diri kita sendiri. Seterusnya, faktor yang kedua adalah berkenaan dengan pandangan yang berbeza antara penganut agama. Dalam hal ini, setiap agama ada mengajar penganutnya untuk menjadi insan yang baik, taat pada agama, saling menyayangi, saling menghormati. Namun, disinilah mulanya dan timbulnya pandangan yang berbeza antara agama di mana ajaran agama mereka sahajalah yang benar. Dan dari hal ini menyebabkan mereka tidak ingin menerima pandangan atau menghormati ajaran agama lain. Maka dari keadaan seperti ini akan menimbulnya perselisihan faham sekaligus menimbulkan konflik keagamaan. Dan faktor yang ketiga adalah di mana terdapat penganut yang percaya hanya ada satu agama sahaja yang benar. Seperti yang kita lihat, ramai penganut agama yang percaya bahawa di dalam dunia ini ada satu agama dan satu Tuhan sahaja yang benar, yaitu agama mereka sendiri. Namun hal ini adalah salah. Tuhan hanyalah satu, namun kepercayaan dan keagamaan itu sajalah yang membuat kita berbeza antara satu sama lain. Dengan tanggapan mereka yang percaya satu Tuhan, yaitu agama mereka sendiri saja yang benar, maka dari sini mereka memandang bahwa agama lain itu adalah agama yang sesat dan membawa ajaran palsu. Oleh itu, jelaslah untuk kita tahu terdapat beberapa faktor yang boleh mencetuskan konflik agama ini terjadi sehingga menggugatkan ketenteraman agama. Baiklah, setelah kita tahu beberapa faktor penyebab konflik agama ini berlaku, maka kita pun akan berusaha untuk mencari cara serta langkah yang terbaik untuk mengatasinya. Walaupun agak sukar untuk kita perbaiki semua ini, namun kita akan mencari jalan yang terbaik untuk mengatasinya. Langkah pertama yang boleh dilakukan bagi mengatasi konflik ini berlaku adalah mengadakan aktiviti dan perayaan mengikut agama masing-masing. Melalui aktiviti atau perayaan ini dalam keagamaan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada setiap masyarakat ataupun kepada setiap penganutnya, terutamanya masyarakat yang menghadapi konflik.
Contoh aktiviti ataupun perayaan dalam keagamaan ini boleh dilakukan mengikut kepercayaan masing-masing, yang boleh menerapkan nilai-nilai murni serta ajaran yang boleh membangunkan minda serta jiwa masyarakat. Langkah seterusnya adalah mewajibkan pelajaran umum serta tamadun Islam ataupun Asia, serta khususnya hubungan etnik diambil oleh semua pelajar universiti awam ataupun swasta. Kerana melalui pelajaran ini, kita akan lebih memahami serta mendalami isu-isu yang seperti ini, contoh keagamaan. Selain itu, menghormati kepelbagaian agama juga adalah salah satu cara bagi mengatasi konflik ini berlaku. Dalam nilai menghormati ini, kita haruslah saling memuliakan agama tanpa mengambil kira perbezaan antara agama lain. Dengan sikap seperti ini, maka ia dapat melahirkan setiap masyarakat yang kaya dengan nilai murni serta sekaligus dapat menjaminkan keharmonian dalam keagamaan. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang bertamadun, maka kita harus saling membangunkan antara satu sama lain serta sentiasa memberi kerjasama antara satu sama lain, agar isu keagamaan ini dapat diketepikan dan bersama-samalah kita berganding bahu untuk membangkitkan semula isu keagamaan ini menjadi lebih baik tanpa ada persengketaan. Seterusnya, saya membentangkan tentang konsep kebudayaan. Seperti yang kita tahu dan seperti yang kita fahami, konsep kebudayaan ini merangkumi isu seperti nilai murni. Secara umumnya, yang kita semua tahu mengenai budaya ini adalah di mana kebudayaan ini boleh dikaitkan dengan kebolehan kita manusia untuk menggunakan kekuatan serta tenaga dan akal fikiran kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Baiklah, itu saja daripada saya dan saya akan menyerahkan topik yang seterusnya kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Desi Farina Malai Anasue. Saya akan membentangkan jenis kebudayaan dan wujudnya kepelbagaian masyarakat yang unik di Malaysia. Kita sedia maklum bahawa Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai kebudayaan. Malaysia mempunyai 3 kaum yang utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Negeri Sabah dan Sarawak juga mempunyai kepelbagaian kumpulan etnik peribumi masing-masing. Kepelbagaian terdiri daripada makanan, perayaan, permainan dan pakaian tradisional. Kaum Melayu merupakan kaum yang terbesar di Malaysia. Kaum Melayu menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri yang disambut setahun sekali. Baju kurung dan baju Melayu merupakan pakaian tradisional kaum Melayu. Seterusnya, kaum kedua yang terbesar di Malaysia ialah kaum Cina. Kaum Cina terkenal dengan pakaian Cheongsam dan Samfu. Kaum Cina juga terkenal dengan tarian Cina, tarian Naga. Kedua-dua tarian ini dipersembahkan semasa Tahun Baru Cina. Kumpulan etnik yang ketiga yang terbesar di Malaysia ialah kaum India. Perayaan yang disambut oleh kaum India ialah Deepavali, Taipusam dan Pongal. Tambahan pula, pakaian tradisional kaum ini ialah sari untuk kaum wanita, manakala dhoti untuk kaum lelaki. Dolak merupakan muzik tradisional kaum India dan digunakan dalam penghasilan retak lagu serta filem. Selain itu, saya juga akan membentangkan wujudnya kepelbagaian masyarakat yang unik di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang unik berbanding negara-negara yang lain.
Kita juga mengetahui bahawa orang Cina dan India telah mengembara ke tanah Melayu semasa penjajahan British. Peristiwa tersebut memberi kesan wujudnya masyarakat majmuk. Kemajmukan ini telah mewarnai budaya, cara hidup, pemakaian dan pemakanan di Malaysia, sehingga ia menjadi tarikan kepada pelancong asing. Seterusnya, sistem pemerintahan negara yang memberikan layanan yang sama rata kepada semua kaum. Sebagai contohnya, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan di Malaysia. Namun begitu, bahasa lain-lain juga diamalkan dengan aman dan tenteram. Malaysia juga unik di mata dunia kerana setiap negeri mempunyai sultan atau raja yang menjaga pentadbiran negeri. Pendek kata, kita dapat melihat bahawa banyak monumen tinggalan penjajahan di Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan pasingkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Desi kerana telah memberi peluang kepada saya untuk membentangkan mengenai keterbukaan atau toleransi antara kaum yang berlainan agama. Seperti yang kita tahu, setiap lapisan masyarakat di Malaysia bebas mengamalkan agama dan anutan mereka masing-masing seperti Islam, Hindu, Buddha dan Kristian tanpa sebarang perselisihan faham. Oleh itu, amalan nilai murni seperti keterbukaan atau toleransi antara kaum yang berlainan agama amat penting dalam kalangan masyarakat kita sebagai satu prakasa untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam suasana yang harmoni dan sejahtera, terutamanya mereka yang hidup berjiran. Sebagai contoh, semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri, kita dapat lihat bahawa orang Cina, India, Iban, Kharasan Dusun dan pelbagai lagi akan berkunjung ke rumah orang Melayu dan begitulah sebaliknya apabila tiba perayaan etnik lain. Orang Cina misalnya akan berusaha menyediakan makanan yang halal kepada orang Melayu ketika menjemput mereka datang ke rumah sewaktu perayaan Tahun Baru Cina. Dengan adanya amalan rumah terbuka ini, ia juga dapat menonjolkan nilai murni toleransi ini yang memberi impak secara langsung dalam kehidupan seharian kita serta ia juga dapat membuktikan bahawa terdapat kesepaduan sosial dalam diri masyarakat walaupun hidup dalam berlainan agama, etnik dan budaya. Dalam pada itu, kaum yang berlainan agama di Malaysia juga amat menitik beratkan hidup bermasyarakat. Misalnya, amalan bergotong royong dapat dijadikan contoh yang baik. Sekiranya terdapat aktiviti gotong royong yang diadakan di sesebuah taman perumahan, pastinya kelibat bangsa yang berbilang kaum dan agama dapat dilihat. Misalnya, semasa majlis kenduri kaum Melayu di sekitar taman perumahan, kaum lain seperti Cina, India, Iban dan pelbagai lagi akan datang untuk menghulurkan bantuan seperti mengangkat kerusi ataupun meja untuk diletakkan di luar rumah, memasang kanopi, memasak dan sebagainya. Oleh itu, sikap masyarakat yang memberi tumpuan terhadap matlamat menerapkan nilai toleransi dalam diri mereka adalah seperti mutiara kata, pahit manis sama dirasa, satu arah, satu tujuan. Kerana kesenangan dan kemewahan yang dimiliki dapat dikongsi bersama-sama dan secara automatik kita juga dapat menzahirkan rasa hormat dalam diri masing-masing serta mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara kaum. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai wujud beberapa aspek persamaan budaya. Walaupun setiap kaum di Malaysia mempunyai agama dan budaya yang berbeza, namun wujud beberapa aspek persamaan budaya yang dapat dilihat misalnya dari segi adat resam, penggunaan bahasa dan juga makanan. Wujud aspek persamaan budaya iaitu adat resam dapat dilihat apabila semua kaum mempunyai adat resam yang menekankan
Pentingnya menghormati orang tua, terutamanya ibu bapa atas jasa dan pengorbanan mereka. Dia kaya ataupun miskin, masing-masing pasti akan berusaha untuk mematuhi dan menghormati adat resam yang diwarisi sejak turun-temurun lagi. Pepatah Melayu yang menyebut biar mati anak, jangan mati adat sebenarnya mempunyai makna yang sama bagi semua kaum yang ada di Malaysia. Selain itu, aspek persamaan budaya dari segi penggunaan bahasa. Sebagai contoh, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa pengantar di Malaysia, di mana setiap lapisan masyarakat di Malaysia telah mengamalkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan kaum yang lain. Seterusnya, aspek persamaan budaya dari segi makanan juga telah menjadi titik perkongsian budaya. Contohnya seperti nasi ayam. Seperti yang kita tahu, nasi ayam sememangnya telah menjadi kegemaran seluruh rakyat Malaysia, tidak kira kaum yang berbangsa Cina, Melayu, India, Iban, Kadasan Dusun, dan pelbagai lagi. Ada yang menganggap bahawa nasi ayam ini berasal dari negara Cina kerana ia merupakan salah satu makanan yang sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Cina, iaitu nasi ayam Hainan. Namun begitu, pasti ramai yang tidak menyangka bahawa masyarakat India juga menyediakan hidangan nasi ayam mereka, iaitu nasi ayam yang menyerupai nasi Arab yang dikenali sebagai nasi ayam kurma. Begitu juga dengan masyarakat Melayu, misalnya sangat terkenal dengan hidangan mereka, iaitu nasi ayam penyet. Oleh itu, sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kami berharap agar setiap kaum yang berlainan agama dan bangsa akan berusaha untuk memelihara dan memperkukuhkan lagi khazanah negara supaya generasi yang akan datang dapat mengenali asal-usul dan budaya sendiri agar tidak dihanyutkan oleh budaya barat. Dalam masa yang sama, sikap toleransi antara kaum yang berlainan agama dan bangsa dapat dijadikan sebagai asas kepada kesejahteraan negara kerana perpaduan yang dicapai merupakan satu anugerah yang patut disyukuri dan dihargai oleh setiap warga rakyat Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.